Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sentiasa menyokong channel ini. Oke baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini tujuan saya membuat video ini untuk membahas isu ini sebagai pemerhati politik di Malaysia. Saya amat geram dan marah sedikit. Terdapat satu kenyataan di media yang menyatakan kerajaan akan bertukar lagi pada masa yang terdekat. Menurut seorang pemimpin di Malaysia, pemimpin politik, beliau berpendapat kita berdepan risiko untuk kerajaan bertukar lagi. Aduh. Sekiranya Anda mendengar kenyataan ini di depan mata kamu, apakah komen Anda? Kita sebagai rakyat Malaysia, satu tujuan utama politik di Malaysia adalah untuk distabilkan. Saya sebagai pemerhati politik sangat geram sekiranya tiba-tiba kerajaan bertukar lagi. Bukan bermaksud saya ini penyokong setia Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyokong setia Pakatan Harapan, penyokong kerajaan perpaduan hari ini. Tidak. Saya juga tidak membenci Perikatan Nasional, tidak membenci Muhyiddin Yassin, tidak membenci Azmin Ali, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, dan semua pemimpin-pemimpin di Perikatan Nasional. Saya juga bukan pengikut Barisan Nasional, tetapi apakah relevannya sekiranya tiba-tiba kerajaan yang kita lihat berdiri teguh hari ini tiba-tiba ditukar lagi? Sebelum saya meneruskan hujah hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk share video ini kepada seluruh Malaysia, supaya mereka juga tahu tentang perkara yang ini. Perkara ini pasti sangat serius. Satu, saya nak minta saudara-saudara yang menonton video ini untuk komen. Adakah Anda setuju kerajaan ditukar lagi pada masa terdekat? Sekiranya Anda setuju, komen di bawah saya setuju. Sekiranya tidak setuju, komen hashtag jangan tukar kerajaan lagi. Bukan bermakna saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kestabilan politik yang dicari di mana? Adakah sudah tercicir, termasuk di kolam, termasuk di laut, di mana-mana? Sebab rakyat Malaysia mahu kestabilan politik. Itu yang menjadi teras utama. Jadi kenyataan seorang pemimpin ini yang menyatakan kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi. Adakah bermaksud Anwar Ibrahim yang baru sahaja menjadi Perdana Menteri dan yang sudah kita lihat ada pembangunan yang bakal dilakukan, pembaharuan bakal dilakukan, yang kita lihat impaknya semakin hari semakin memberi respon, memberikan kelebihan, kebaikan kepada rakyat Malaysia, kepada negara. Bukan sahaja kepada ekonomi, tetapi kestabilan politik yang kita mahu semakin lama semakin dapat dicapai. Adakah benar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tiba-tiba akan ditukar lagi? Ini pasti satu kejutan besar di pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan yang lain, menteri, timbalan menteri, dan semua kepimpinan pembangkang juga. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Satu kenyataan yang saya lihat, Isham Jalil telah membuat kenyataan ini, di mana beliau mendakwa Malaysia berdepan risiko untuk kerajaan bertukar lagi. Perhimpunan Agung UMNO 2022 akan berlangsung minggu depan dan ketua penerangannya Isham Jalil
memaklumkan pelbagai perkara berbangkit akan dibincang. Termasuklah juga isu kekalahan UMNO BN pada pilihan raya umum ke-15. Katanya, kita akan bincang mengenai pemilihan UMNO karena dalam waktu kritikal ini, keadaan ekonomi tidak elok. Kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi dan sekiranya UMNO tak stabil, banyak perkara akan terjadi. Jika tumbang kerajaan, berlaku lagi ketidakstabilan politik, maka pelabur tak akan masuk. Nah, ramai yang sedar perkara ini sebenarnya. Sekiranya politik di Malaysia tidak pandai stabil-stabil, apa pandangan pelabur luar negara? Dan sudah pasti, sekiranya pelabur luar negara melihat ketidakstabilan politik di Malaysia, coba kita tanya diri kita sendiri, apa akan jadi kepada ekonomi di Malaysia? Apa akan jadi kepada negara kita menurutnya? Jadi sebab itu saya kata pemilihan UMNO bukan hanya memberi kesan kepada UMNO sahaja, sebaliknya kepada seluruh negara terkesan dan menentukan apa akan jadi pada negara ini. Katanya, pilihan Perhimpunan Agung UMNO 2022 sebelum ini yang dijadwalkan pada 21 Desember hingga 24 Desember, namun ditangguhkan pada 11 hingga 14 Januari 2023. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin baru-baru ini ada membuat kenyataan bahwa dia tidak menolak prospek Perikatan Nasional kembali berkuasa selepas menjalin pakatan baru. Saya ingat kenyataan daripada Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang hari ini di Malaysia, di mana ada langkah London bentuk pakatan baru. Dan di dalam kenyataan Hamzah, beliau tidak menolak UMNO. Bahkan di dalam sekutu gabungan ataupun pakatan baru itu, beliau ada menyebut UMNO bersatu dan PAS bergabung. Adakah ini berkesinambungan dengan kenyataan daripada Hisham Jalil, kerajaan baru, kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi? Adakah inilah gerakan baru ataupun pakatan baru daripada UMNO, PAS dan bersatu? Menurut pendapat saya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, saya tidak setuju. Bukan karena saya penyokong Pakatan Harapan, tetapi sebabkan saya sebagai rakyat Malaysia, saya inginkan kestabilan politik di Malaysia. Sudah pasti siapapun yang akan jadi kerajaan, itulah yang akan membawa kerajaan di mata dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah Anda setuju sekiranya tiba-tiba pada masa akan datang ini, tidak pastilah bulan Februari kah, bulan Mac kah, bulan April, bulan Mei, sehinggalah Desember, tiba-tiba kerajaan ditukar lagi belum habis penggal. Sedangkan majoriti 2/3 yang telah yang Anwar berjaya menghasilkan majoriti sebanyak 2/3. Tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share video ini kepada seluruh Malaysia supaya mereka tahu isi-isi yang saya ada sebut hari ini. Terima kasih kerana menonton, teruskan bersama di dalam channel ini. Terima kasih.